Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum hingga ayat-ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman, Islam, ihsan, ma'rifat, dan Allah kurniakan kepada kita ini kefahaman di sisi Allah hingga kita dapat mengenal benar-benar mengenal Allah dari sisi Allah. Allah yang memperkenalkan diri Allah kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah sendiri yang memperkenalkan diri Allah kepada kita. Itu adalah menyatakan bahawasanya kita telah mendapat iaitu kemenangan yang jelas dan nyata, di mana Allah sendiri berkeinginan untuk dirinya ia dikenali, maka kita dapat mengenal tidak lain Allah dari sisi Allah. Tandanya apabila kita mendapat nikmat yang besar bahawasanya kita tidak merasa hidup dan tak pernah rasa hidup, dan sesungguhnya apa yang kita nampak yang kita dizahirkan oleh di langit dan di bumi sekian alam, semua Allah zahirkan. Hanya kita melihat dengan penglihatan Allah. Apa yang terzahir itu adalah sebenarnya adalah cerita-cerita, kisah-kisah Allah Subhanahu wa taala untuk mubina, untuk menyatakan dia yang ada, dia yang hidup, dia yang mengeluarkan skrip-skrip, dia mengeluarkan sifat-sifat di sebalik apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tajalikan. Jadi jelas kita nampak siapa yang mentajalikan. Apa yang ditajalikan banyak menyatakan satu, dan satu tu menyatakan banyak. Bukanlah dia tu banyak, tetapi semata-mata sekalian alam yang dinyata ditajalikan oleh Allah menyatakan dirinya esa. Maka segala apa yang kita lihat adalah yang kita nampak, tak lain adalah Allah lah dahulu. Sebab semuanya yang dinyatakan sebenarnya adalah menjelaskan kullu man 'alaiha fan. Menjelaskan kepada kita semuanya adalah binasa, semuanya tidak ada fana, lebur, dan sesungguhnya yang tetap kekal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini yang dikatakan nampak wajhullah yang bernama laisa kamitsyi syai'un fil ardi wala fis sama. Dia menyatakan di langit dan di bumi, tetapi dia tidak sama dengan apa yang dizahirkan di tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Jadi apa saja yang kita nampak, pasti kita nampak yang menzahirkan sekalian alam ini yang kita nampak. Bukannya Allah membohongi kita, bukan Allah nak menipu kita, dia menzahirkan semuanya supaya kita tidak nampak Allah, tetapi semata-mata dia nak menyatakan dirinya. Cuma kita tak faham, kita masih lagi nampakkan perbezaan antara cerah dan juga gelap. Kita nak antara yang baik dan buruk. Jadi kita duduk di situ, kita tidak akan nampak siapa yang menciptakan baik, siapa yang menciptakan buruk, siapa yang menciptakan siang dan juga gelap. Jadi bila kita duduk antara dua lawanan yang Allah nyatakan tadi, maka kita nampak penciptanya. Maka kita duduk
pencipta nyata tadi, barulah kita selamat, aman, kita berada dalam benteng Allah. Maka itu kalimah yang keluar yang pertama, yang sangat mulia, iaitu yang selalu kita nak kena amaliahkan dalam kehidupan, iaitu la ilaha illallah. Lagi nikmat, lagi faham, lagi nikmat, lagi faham, lagi nikmat. Lagi kita bedah siasat la ilaha illallah, maka lagi kita akan diberi pengetahuan bahawa tak ada yang nyata hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita menyebut la ilaha illallah, tidak ada siapa yang dapat menyebutnya melainkan Engkau ya Allah. Engkau yang menyebut namamu la ilaha illallah. Engkau yang mendengar sebutan kalimah la ilaha illallah, Engkau ya Allah. Engkau mengatakan ya Allah, semua yang ada tu tidak ada, yang ada hanya Engkau ya Allah. Engkau yang mendengar ya Allah, apa yang Engkau cakap yang ada hanya Engkau, Engkau lah ya Allah. Semua yang berkudrat kuasa dan berkehendak menyatakan yang ada hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah, maka yang sebut Allah itu hanya Allah. La ilaha illallah, yang asyik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah, yang mendengar tak lain hanya Allah. La ilaha illallah, yang kudrat, yang kuasa, yang kita lihat semuanya daripada dalam diri kita hingga keluar, semuanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka la itu adalah penafian yang benar-benar supaya kita dapat bawa dalam 24 jam kehidupan kita. Kita tak pernah ada. Maka itu dipakai pada pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukan engkau Muhammad ketika engkau melontar, ketika engkau berbunuh, ketika engkau berjalan, ketika engkau berasa ada kuasa, bukan engkau, kuasa Allah. Bukan engkau melihat, tetapi akulah yang melihat. Bukan. Jadi kita kena nafikan, bukan, tak ada aku, yang ada engkau. Tak ada aku, tapi yang hidup hanya engkau. Tak ada kudratku, melainkan yang ada kudrat engkau. Jadi sampai kita dapat nanti titik pusatnya, setiap kita nak bergerak, kita tak memandang diri kita bergerak. Yang bergerak itu hanya Allah, kita rasakan dia. Tak ada diri kita. Itu dinama fana fil baqa'. Mana kita telah dilenyapkan oleh Allah, dan yang merasakan sentiasa ada, yang tetap hanya Allah. Kita tak nampak banyak pun. Tetap banyak tu tetap kita nampak satu, esa, dia aja yang kita nampak. Inilah matlamat sebenar. Bila kita dah mengetahui, maka kita telah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap berdiri, rukuk, baring, apa pun keadaan kita, sentiasa kita tetap mengesakan Allah. Dan sebelum ini kita hanya menyebut la ilaha illallah, tapi kita tak memahami. Bila kita memahami la ilaha illallah, sebutan kita akan jadi pendek sedikit, tetapi pelajaran amaliah kita dalam kehidupan adalah tidak ada merasa keakuan diri. Inilah kesempurnaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita faham benar-benar bahawasanya kita tak pernah ada. Dan kita perlu tahu bahawa kita tak pernah ada, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan kita dah nampak kehidupan adalah kehidupan cerita-cerita kisah Allah. Bila kita dah meyakini, kita akan nampak seluruh pun gitu juga. Apa yang Allah ciptakan, Allah lah yang hidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Tetap juga cerita-cerita itu, kisah-kisah itu adalah kudrat dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ketenangan, inilah keamanan yang mana kita sekarang ini tidak nampak, ataupun kita mencari jalan yang lain selain jalan ini, maka kita tidak akan menemukannya. Baik kita berjumpa dengan orang yang pandai sekalipun, pasti kalau dia tidak ada jalan ini mengenal diri, mengenal Allah, dia tidak mampu untuk menjelaskan. Kerana kehidupannya sendiri pun kehidupan yang mengangkat keakuan dirinya. Bagaimana dia nak menceritakan tentang keadaan zat Allah Subhanahu Taala yang tak boleh diceritakan. Jadi yang boleh diceritakan adalah sifat-sifatnya. Jadi jelas sifat-sifat tu bila kita faham, dan kita tidak faham, kita harus berjumpa dengan orang-orang arifin billah, orang yang betul-betul Allah anugerahkan kefahaman di sisi Allah kepada dirinya. Maka kita bertemu, maka seolah-olah kita telah menjumpai, telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah orang tu Allah, tetapi orang tu sudah tidak ada. Maka diri kehidupannya adalah, pakaiannya adalah pakaian Nabi Adam dan seluruh para Nabi Rasulullah. Pakaiannya adalah la,
Tidak ada. Dan mereka takut akan merasakan ada rasa keakuan diri. Mereka takut. Ini dinamakan tatakun. Ini dinamakan ketakwaan. Bila kita berpuasa, kita nakkan anugerah tatakun ni. Tapi kita merayakan, kita tak merayakan, kita dapat tatakun. Kita merayakan seperti mana orang awam merayakan. Orang-orang yang buta tentang Allah merayakan apa itu hari Syawal itu. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak ngikut-ngikut tapi kita tak faham. Kita menyebut la ilaha illallah, kita ikut. Kenapa sebut? Kerana datuk nenek aku sebut la ilaha illallah. Apa maknanya? Entah, aku ikut je lah. Taat je. Itu bukan taat namanya. Itu kita menyebutnya tanpa kita memahaminya. Allah suruh faham, bukan sekadar sebut. Iqra' tu baca dengan faham dan amaliakan. Iqra' tu bukan bacalah. Iqra' tu fahamilah dan amaliakan, akhlakkan, aribilahkan dalam kehidupan kita. Kita jangan tersilap. Sampai bila kita nak buat kesilapan ni? Sampai bila kita nak merosakkan? Ya, ini beratlah, susah, nanti aku dah berumur sikit, nanti aku belajarlah. Kita kalau makan nasi goreng kurang garam atau tak ada tahu garam, bising kita. Apa ni nasi goreng ni? Apa ni minum air temikai tak rasa manis ni? Komplain kita. Pasal kurangnya satu je dalam tu, cuma tak tahu garam. Tapi bila kita ibadah banyak kurang, kita buat tak faham je. Itu maka itulah kita ni buat masalah dengan Allah Ta'ala. Allah nak hilangkan masalah kita, kita nambahi masalah. Kita menzalimi diri kita sendiri. Tapi tak mau faham tak tu, menzalimi diri sendiri lagi berat lagi rugi lagi malang lagi nasib. Dah tahu zalim pada diri sendiri dibiarkan. Na'udzubillah. Inilah masalah yang menimpa umat pada akhir zaman kerana Allah nak menghilangkan, Allah nak menghancurkan bumi ni. Penghabisan kali Allah menciptakan manusia yang dungu. Manusia yang tak mahukan kepada Allah. Manusia yang dia ala tujunya adalah mereka menyembah hawa nafsu mereka sendiri. Mereka sanggup berbunuh kerana demi untuk hawa nafsu. Jadi kita lihat sekarang, sanggup membunuh, sanggup jatuhkan kawan sendiri, sanggup pecah adik-beradik, tak nak bersatu adik-beradik disebabkan akidah kita. Akidah dia akidah kepada penyembahan hawa nafsu dan sebagainya selain daripada Allah. Kita akidah kita betul-betul kerana Allah, dia buang kita daripada keluarga, dia buang kita daripada masyarakat. Dia anggap kita ni orang yang betul-betul nakkan kepada Allah, kita ni dianggap asing, kita ni dianggap sebagai orang yang tak tahu diri. Macam mana Rasulullah mula-mula datang membawa ni di Mekah? Pelik betul Muhammad ni, pelik betul. Kita semua ada patung Latah Uzamana, Muhammad tak apa disembah, kosong di depannya. Pelik Muhammad ni. Jadi pelik. Jadi nanti Rasulullah kata jadi pelik balik kembali ke orang yang betul-betul ni dianggap tadi betul-betul dengan Allah Ta'ala. Tadi kenal diri, kenal Allah. Dia anggap ni sebagai orang-orang yang jahil. Kerana pengikut dia tak ramai. Kerana rezekinya jauh. Dia memandang kepada material yang di luar tu, orang tu kalau ada tu semua, orang ni betul. Tapi kalau tak ada ni, maknanya dia tak nak ke dunia, dia nak rosakkan ni. Dia memandang kepada pandangan zahiriyah. Maka itu dia rosak. Banyak kita tengok manusia-manusia dah rosak. Dan Allah sendiri bagi tahu mereka ni seperti binatang ternak. Manusia tetapi macam binatang ternak. Dibagi makan, dibagi makan. Tak kira makanan tu daripada halal ke haram ke, kita tengok sekarang. Tak kira. Kita jadi pembesar, jadi orang alim, jadi orang besar, kita harus bagi makan kepada rakyat kita. Tapi bagi makan sumbernya daripada sumber yang tidak halal. Kita pula rakyat tak faham, sapu. Kerajaan kita baiklah bagi ni, bagi duit ni, bagi. Padahal yang dia bagi itu duit kotor, duit najis. Bertambahlah kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak kaji duit sumber tu yang dibagi pada kita daripada mana. Saya tak teringin langsung lah untuk sumbangan-sumbangan daripada pihak-pihak atasan ni. Kerana saya tahu tu barang-barang duit tu semua duit-duit yang tak suci, tak bersih. Duit-duit kotor dia bagi kat kita. Duit tu tak kotor, tapi perbuatan yang dia ambil duit tu tadi, dia ambil duit tanah rakyat, untungan rakyat, semuanya dia ambil tu semua dia bagi pada kita. Konon-kononnya lah. Padahal dia yang ambil lebih banyak.
Dia paksa orang ni cukai ni dia naikkan. Dia bagi kita sikit tapi dia naikkan cukai ni, naik harga barang ni. Dia kata rakyat kena bodoh lah dengan aku. Rakyat memang dah bodoh, macam ikut lah. Lagi kau ambil, lagi kau makan duit tu, lagi jauh kau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahaja boleh lah cakap macam ni. Dia tu macam mana dia dapat duit? Itu jangan dipertikaikan lah. Kamu fikir sendiri. Kamu yang akan disoalkan oleh Allah. Sumber makanan kamu tu sumber daripada mana kamu dapat tu? Atas usaha ikhtiar yang bagaimana tu? Redai oleh Allah atau tidak redai oleh Allah? Lepas tu komen pula, komplain tak kena aja hidup kamu ni. Sebab kamu ambil sumber makanan daripada sumber yang tidak jelas. Dan kamu buat dek je. Tahu benda tu tak elok. Tapi kamu buat dek lah. Janji aku tak lapar kebuluran, tak mati. Kamu fikir begitu. Sanggup kamu beri makan kepada anak-anak kamu dengan makanan yang kita tak tahu. Wang sumber tu tadi kita beli makan. Kita tak tahu sumber tu daripada halal dan haram. Kita bagi anak kita makan. Macam mana anak kita tak bertambah jauh dengan Allah? Sulit anak-anak sekarang ni nak ajarkan dia supaya betul-betul cintakan Allah. Kenal Allah, cinta Allah. Kenal Allah. Sulit sekarang kita tengok anak-anak kita. Apa cita-cita nak? Tak. Semua cita-cita nak keduniaan dia. Tak ada yang kita sebut anak. Cinta apa? Saya cinta Allah dan Rasul. Jarang sangat kita dengar. Sebab ni lah. Salah satunya permakanan. Mak bapak dia corak tu tadi. Mak bapak pun tak tahu nak corakkan dirinya tu kepada kenal diri, kenal Allah. Dan mak bapak pula tak bagi pula anak-anak ni. Tak payah kau belajar dengan si Ajis ni. Dia tak ada matlamat apa. Tak ada dapatlah kau nanti ke depan kau untuk cari makan, untuk cari rezeki ni. Susah. Dia suruh buangkan dunia dia betul-betul dengan Allah dia. Tak usah belajar dengan si Ajis. Tak ada apa sijil, tak ada apa. Dia nampak begitu. Habis dia ajak, dia tak bagi anak dia tu kenal Allah, kenal diri. Dia nakkan anak dia ke depan ni boleh senang cari rezeki, mudah. Persaingan makin hebat dunia ni. Kalau kita tak betul-betul pelajaran, kita hebat, kita nak cari makan susah kalau tak ada sijil. Macam-macam sekarang. Kita tengok mak bapak sendiri pun dah tak bagi izin anak tu kenal diri, kenal Allah. Dalam mak bapak dia tak mau corak anak kepada kenal diri, kenal Allah. Dia corakkan ala-ala sistem Yahudi, Nasrani dan Majusi. Maka kemudian dia tak mau pula. Dia dah tak boleh, tak mau pula hantar anak-anak dia supaya mengenal diri, mengenal Allah. Paling pun anak dia dah tak boleh terima pelajaran tu, dia hantarnya sekolah tapis. Dia paksa anak dia menghafal Quran. Bukan tak bagus. Tapi disebabkan anak dia dah tak boleh nak masuk ilmu, yang boleh hanya Quran, dia terpaksa lah masuk. Terpaksa. Padahal itu yang terbaiknya. Bila terbaiknya dia ajarlah dalam dia mengamaliakan tadi, menghafal Al-Quran, kita kena masukkan kepahaman. Jangan bagi anak kita sekadar membaca hafal Quran tapi tak tahu macam mana nak olahkan, nak bawa, nak akhlakkan Al-Quran tu dalam kehidupan. Tak selesai kalau dia dah hafal Quran, belum selesai lagi. Ada fasa kedua dia untuk dia faham. Lepas tu ada fasa ketiga pula, jumpa guru, mursyid supaya dia dapat amaliahkan apa yang telah dia hafal dan difaham tadi. Kemudian betul-betul melulu menyandarkan diri betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada fasa keempat dia lagi. Jangan berhenti anak aku dah tahfiz, alhamdulillah dapat selamatkan aku nanti. Itu belum lagi selamat. Quran ni dia kena amaliahkan dulu. Bukan baca je. Yang dimasukkan hafiz tu memelihara maksud-maksud yang telah kita fahami. Baguslah dah hafiz Quran, memahamilah maksudnya supaya jadi betul-betul al-hafiz, memelihara apa saja ayat-ayat tu. Jangan sampai yang batil pun kita redah juga. Kita kata orang jangan makan riba apa semua, tapi kita anjurkan bank-bank semua riba. Tak jadi macam tu, tak boleh. Allah tahu nak tipu Allah. Allah tahu. Jadi anak-anak kita, didik anak kita supaya kenal diri, kenal Allah, supaya anak kita betul-betul jujur dan ikhlas dengan Allah dan berkehidupan betul-betul dengan Allah. Selamatlah kita. Maka itu Allah suruh kita ni sebagai suami ataupun bapa atau ibu bapa, dia ni disuruh supaya selamatkan anak-anak dan keluarga daripada azab. Apa tu azab? Supaya jangan sampai anak-anak cucu kita tak kenal diri, tak kenal Allah.
Maka ilmu untuk kita nak masukkan tak lain, tak ada dalam sukatan pelajaran di universiti untuk PhD pun tak ada. Daripada bawah sampai ke atas, tak ada pelajaran ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Kalau ada pun sikit sangat sekadar luaran dia. Untuk melepaskan mendapat mata pelajaran tu baik, itu je. Bukan supaya kita dapat amaliakan. Jadi nak amaliakan jumpa guru mursyid yang benar-benar kenal diri, kenal Allah, yang arif bin billah, baru kita hantar anak-anak kita di situ. Dia suruh solok ke, dia suruh apa ke, biarkan tu guru tu dia tahu, dia minta pada Allah bagaimana nak tempa hamba-Mu ni ya Allah. Bukan dia ikut kepala dia, ya tu mursyid. Dia tanya pada Allah, bagaimana ya Allah cara engkau skrip engkau untuk didik ni anak apa hamba engkau ya Allah, aku tak faham. Jadi aku diamanahkan untuk mengikuti apa yang telah kau tetapkan kepada dia. Bukan mursyid tu pandai-pandai dia tahu apa nak bagi, tak. Dia tanya pada Allah. Takut dia. Dia pun tak mampu. Dia sendiri pun Allah juga yang didik. Jadi yang boleh didik diri siapa yang datang kepada dia tu, itu pun Allah. Jadi dia minta kepada Allah apa tanda-tanda dia Allah untuk diajarkan kepada sipulan-sipulan. Semua daripada Allah. Dia tak akan menyuruh melulu-lulu begitu. Jangan kita ingat guru mursyid ni dia tak ada sukatan pelajaran, dia hentam je. Jangan menuduh begitu. Mereka lebih takut kepada Allah lagi. Dan dia menunggu apa arahan daripada Allah untuk mendidik siapa-siapa yang dia telah memberikan amanah kepada dirinya. Supaya dapat manusia itu betul-betul kenal Allah dari sisi Allah, bukan daripada dirinya. Itu cara mereka mengolahkan. Bukan macam mana apa yang kita fikirkan. Kita olahkan melalui apa yang telah kita baca. Ini tidak diolahkan kepada yang maha hidup. Yang kita baca itu dia mati. Yang maha hidup itu adalah Allah. Dia minta kepada maha hidup apa yang terkini yang perlu disampaikan. Jadi inilah pelajaran yang penting yang kita selalu nak kena dengar dalam kehidupan kita. Cerita-cerita yang langsung, yang original dari sisi Allah. Cerita-cerita yang lain bukan tak bagus, tapi cerita-cerita lain tu membawa kepada halwa telinga. Tak ternilai kepada apa yang Allah curahkan. Kalau orang betul-betul faham cerita-cerita macam ni, sentiasa dia merasa bahagia dengar. Sebab dah memang Allah Ta'ala bagi tahu pun. Orang-orang mukmin, orang-orang kekasih Allah, para rasul, para nabi, wali Allah, arifin billah, bila dibacakan ayat-ayat cerita-cerita tentang Allah, zadathum imanau, bertambah rasa keimanan. Siapa yang bagi keimanan tu? Allah lah. Sebab kita yakin apa perkataan yang keluar ni daripada Allah, maka kita tahu ini wa iza tuliyat alaihim ayatuhu. Kita tahu ni ayat-ayat Allah, ini daripada Allah, kita yakini, maka Allah akan memberikan kepada kita keimanan yang dulunya ada dibagi, ditambah lagi keimanan. Ya Allah, tu pasal kita tak jemu-jemu dibagi oleh Allah. Hari-hari kita cerita talk membesar, mengagung. 24 jam kita mengagungkan Allah. Macam-macam rasa Allah bagi. Allah tak bagi kita jemu. Hebatnya bila orang dah betul-betul nak mengesahkan Allah, dia tak akan jemu-jemu lagi. Balik-balik dia ulang tu. Tapi ulangan tu mendatangkan dia lagi bertambah asyik lagi dengan Allah. Kita pun tak tahu nak cakap. Lagi kita cakap lagi syok. Lagi kita cakap mengesahkan Allah, mengesahkan, lagi syok, lagi syok. Walaupun perkataan-perkataan orang yang tak menginginkan tu tadi, tak menginginkan kepada Allah tu tadi, tetap juga kita akan cerita juga. Kita tak jemu-jemu. Dia jemu biarkan, kita tak jemu menceritakan. Balik-balik kita ulang tu, kembalilah kepada Allah, nikmatnya dengan Allah. Jadi kita bercerita dalam, kita tidak memaksa. Kita bercerita atas dasar kita dapat nikmat yang besar. Kalau dia tak ikut rugi. Kita bercakap dalam kondisi, dalam makam yang begitu. Bukan dalam keadaan kita memaksa dia. Bukan. Kita dalam seronok asyik dengan Allah, kita ajakkan supaya dapat asyik macam kita. Yang lain kau kena tipu tu. Kita dalam keadaan makam yang begitu yang Nabi Muhammad SAW ceritakan. Seperti mana kita tengok orang naik motor. Zaman-zaman saya dulu naik motor, naik basikal, dia wheelie, dia terbang angkat motor tu angkat basikal tu, handle kecil, angkat. Jadi kita pernah tengok orang tu naik motor, dia angkat, tiba-tiba kereta masuk, mati kat situ, terbelah dua motor. Orang yang dia bonceng di belakang pun dua-dua mati kat situ juga. Kita nampak dah. Jadi bila kita nampak dah, teringat kita bila orang naik motor, dia
Nak wili kita nasihat, tolong jangan. Sebab kita bukan nampak dia tu, tapi kita nampak terdahulu orang-orang yang melakukan perbuatan itu tadi, mati dengeri kita dah nampak. Jadi begitu yang Allah bagi kepada kita, kita menasihati. Kalau dia teruskan begitu, kita tengok ngerinya keadaan hidupnya tadi ke depan. Sebab dia bermasalah dengan Allah, maka ngerilah kehidupan dia. Jadi dalam keadaan kita tengok kesian tu, jadi kita dalam perasaan, aku ni dah dapat nikmat besar, aku ni mentaati Allah, jadi aku nak engkau juga. Kalau engkau tak buat, engkau berada dalam kerugian. Itu yang kita nasihatkan atas dasar kita nak dia selamat. Kita nampak orang tu wili terbelah dua mati. Jadi kita kata jangan pasal aku dah nampak tu. Jadi kita nasihat atas ainul yakin dan haqqul yakin. Jadi kita bercerita, kita sampaikan tadi bukan ada was-was. Ini wajah, tak ada kebengkokan apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Dengan satu set kita nampak. Cerita-cerita tu siap kita nampak. Kalau kata Iskandar Zulkarnain, kita tu jadi Iskandar Zulkarnain waktu tu. Dan kita nampak orang ni minta tolong buat tembok. Kita tu ada di situ. Orang tu bahasa dia tak faham. Kita ada di situ. Allah bawa ke situ kita. Supaya kita hakul yakin. Begitu juga ada keadaan tu tadi. Tembok yang kita pula nak buat ni tembok macam mana? Tembok yang Zulkarnain tu tembok yang berunsur yang kita nampak. Cairan besi dan juga tembaga dileburkan ramai-ramai. Tapi yang jenis dia punya hakikat, dia punya batin, dia punya yang tersirat tu, itu adalah dua, iaitu la ilaha illallah. Tembok tu mesti ialah dua unsur, besi dan juga tembaga, iaitu la ilaha illallah Muhammadur. Itu pecahan yang Allah bagi pada saya. Tak bolehlah kata Panji ni pada pandai ya, ulama tafsir lagi banyak tafsir kan. Dia pandai si Haji ni tafsir. Itu masing-masing. Aku dapat pengetahuan di sisi Allah. Kalau nak ikut. Saya tak paksa pun. Tapi tak lari tajuk pun. Kalau dia nak pecah lagi besok, Allah pecahkan ke lain, boleh juga. Itu salah satu pecahan daripada Allah juga. Yang banyak ulama-ulama apa pecah-pecah tafsir Quran tu, itu betul juga. Tapi di waktu tu. Sekarang di waktu kita ni, tembok tu sebenarnya, tembok tu kita kena faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau la ilaha illallah tadi, kita buat tembok besi macam mana, tapi akidah la ilaha illallah kita tak berdasiasat, kita tak akan jadi tembok yang kita buat tembok. Kita kurungkan sekali Ya'juj Ma'juj Dajjal dalam diri kita. Kita tak keluarkan dulu Ya'juj Ma'juj Dajjal tu dalam diri kita, iblis. Kita tak keluarkan dulu, kita tembok dia, fajama'nahum jam'ah. Kita jamak berkumpul sama-sama dengan dia. Itu yang dia kata tadi, kiamat lah tu. Sepatutnya kita kena tinggalkan sekalian alam ini, kita hanya duduk dengan Allah. Jadi kita akan nampak dia berkumpul semua sekalian alam. Di situ tempat surga, neraka, semua dalam tu. Ya'juj Ma'juj iblis. Kita tak ada dalam tu. Kita dah dileburkan Allah, ada di sisi Allah. Sekalian alam tu dah duduk dalam. Kita nampak semua tu. Di situlah la ilaha illallah. Maksudnya kau dah keluar daripada sekian alam. La tak ada. Jadi yang ada hanya semua tu adalah cerita-cerita Allah semua tu. Kita dah dileburkan oleh Allah. Dah diulang-ulang saya cakap tadi. Tapi tetap juga kalian ni masih lagi nakkan mengaku diri lagi. Berat. Jadi saya tak ada kuasa. Saya dah cakap semalam, bila-bila pun saya tak ada la ilma lana. Saya bercakap apa yang telah wa ma fa'altu an amri. Bukanlah aku membuat sesuatu itu atas kehendakku. Tapi ini adalah kehendak Allah. Saya tak ada apa benda pun, tak ada apa benda. Jadi saya tak perlu apa-apa. Saya tak ada apa. Cukup Allah tadi yang Allah yang suruh nyatakan begitu. Jadi yang rugi yang ditanyai adalah kalian. Mengapa kalian tangguh-tangguhkan? Kalian menutupi nak berbalah dengan Allah. Allah nak selamatkan kamu. Tapi kalian masih lagi tetap terus-menerus inginkan keakuan diri yang akan membawa kamu ke arah neraka jahanam, azab yang jahanam. Di mana dalam jahanam, dalam neraka jahanam ada lebih yang mengerikan lagi. Lubang yang sangat mengerikan. Itulah orang-orang yang tak mahu pertemuan dengan Allah. Orang yang mengolok-olokkan ayat-ayat la ilaha illallah dan ayat-ayat yang lain.
Dia olok-olokkan tu mana ayat tu dia hanya berbaca tapi dia tak mau amaliah, dia masih nak mengaku diri. Sedangkan la ilaha illallah tu tidak merasa aku yang angkat, aku yang hidup, aku yang sujud, aku yang tidak wa ma ramaita, tidak aku, engkau semua ya Allah. Itu sebenarnya. Tetapi tidak, kau rasa engkau itulah azab sebenarnya. Itulah kau duduk lagi bawah sampai neraka jahanam pun tak ingin duduk di tempat yang paling bawah mengerikan. Engkau yang nak duduk, wahai manusia yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberi peluang. Engkau cabar pun Allah Taala, banyak cerita sejarah Allah orang cabar pada Nabi, turunkanlah azab sekarang. Kalau betul kau seorang Nabi, sampai biadab macam tu sekali manusia ni. Macam tu. Tapi Allah Ta'ala kata, biarkan mereka, aku bagi tangguh. Sebab waktu yang telah aku tentukan tadi belum sampai. Tapi bila dah sampai, jangan kau menyesal, minta tolong hidupkan balik. Banyak dah terjadi dah. Bila tiba waktunya dia minta, Allah tak bagi lagi. Walau dia cabar minta azab, Allah tak bagi lagi. Sebab ketetapan hanya di sisi Allah. Tapi bila dah sampai nanti menyesal dia, geleng kepala, tolong ya Allah. Jangan menyesal. Inilah kebanyakan daripada manusia untuk Allah nak tutupkan. Hari kiamat maknanya yang jelas fasa yang ke-5, ke-6 adalah kiamat. Maka zaman kita ni, maka akan kita lihat manusia akan jadi terbalik. Manusia akan jadi lebih teruk daripada binatang. Manusia akan kita lihat nanti kepalanya di bawah, kaki di atas. Maksudnya pemikirannya yang batil dia kata benar, yang benar dia kata batil. Itu maksud saya, manusia akan otaknya terbalik, tak tahu membezakan. Sedangkan Allah memberikan kepada dia tu tahu membezakan antara hak dan batil, tapi dia olok-olokkan, dia main-mainkan. Dia ingat Allah tak tahu, dia ingat dia nak bohong Allah Ta'ala. Tetapi satu masa nanti, sampai nanti malaikatul maut nak cabutkan nyawanya, maka Allah akan perlihatkan dulu apa sebenarnya yang dia lakukan. Maka dia minta tolong tangguh. Waktu itu malaikat maut cabut nyawanya dalam keadaan tidak boleh tangguh. Jangan menyesal lah. Berapa sangat kita duduk ni di dunia ni yang penuh dengan pembohongan ni tadi. Kita nak teruskan ke? Masa kita tak dapat tahu lagi, besok je lagi nyawa kita dicabut. Boleh yakin ke nyawa kita boleh sampai minggu depan? Yang kita nak bertobat tahun depan ni. Sudahlah tu, kembalilah. Kami bercakap kami tidak mampu, tapi kami bercakap disuruh apa oleh Allah Subhanahu Taala sebagai amanah. Apa yang dibawa oleh pesuruh Allah Nabi Muhammad SAW, itu juga saya ni menyuruh, tak boleh paksa. Jadi kami tak ada hak untuk memaksa kalian untuk mencari mursyid, tetapi atas dasar kesihan, atas dasar kasih sayang. Kami minta tolong, betul-betul tolonglah cari guru pembimbing rohani, betul-betul ikhlaskanlah hati, betul-betul nakkan kepada Allah. Kalau sekali lagi kalian main-main, olok-olokkan, nanti kalian berada di dalam kerosakan, kalian akan menyesal tak sudah nanti. Jangan sampai mendakwa kami pula. Itu yang peluang tinggal ada ni. Teruskan ya Allah, aku minta ampun, menyesal, ikhlas di hadapan Allah, sucikan hati ya Allah. Benar aku banyak buat silap ya Allah. Engkau dah tunggu lama ya Allah. Aku main-main dengan kau ya Allah. Aku olok-olokkan kau ya Allah. Aku tak rasa pertemuan dengan kau tu paling best ya Allah. Aku rasakan pertemuan hawa nafsu keinginan aku rasa tu lagi best ya Allah. Aku rosak ya Allah. Alhamdulillah kau sedarkan aku. Bersyukur aku ya Allah. Ada orang yang menegur aku yang kau hantar ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sepatutnya begitu. Ini tidak, kita cari jalan untuk menutupi supaya si Ajis ni jangan bagi dia bercakap. Kalau dia bercakap nanti kita tahu dunia ni takkan hidup nanti. Dia suruh kita lupa pada dunia. Dia olahkan supaya kita ni tak boleh cakap. Dia akan cari jalan supaya kita tak boleh cakap di mana-mana pun. Dia tutup. Tetapi kau takkan boleh tutup selagi Allah suruh bercakap. Malahan lagi sebar luas lagi, Allah lagi sebar luas. Kau nak tutup orang yang mengajak manusia ke arah kenal kepada Allah, kau nak tutup. Sedangkan Allah menyuruhkan pada Rasul dan Nabi, para walinya, gitu Allah yang suruh, kau nak tutup. Jadi engkau akan merosakkan diri kau sendiri. Sudahlah tu. Tak guna engkau nak melawan untuk membantah, berbalah dengan Allah Subhanahu Taala. Tak guna.
Baik kau menyerah diri, menyesal, mengaku betul-betul di hadapan Allah. Allah terima dengan keikhlasan kau, maka engkau beruntung. Ni peluang tinggal ada ni. Peluang masih ada nyawa. Cepat. Jangan sampai tak ada peluang kau nak bercakap itu dengan Allah. Nyawa kau dah sampai ke rongkongan macam Firaun, ditenggelamkan di laut. Nyawa dia sampai ke rongkongan, baru dia nak kata aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Waktu tu dah tak boleh. Waktu tu hanya dah diperlihatkan. Jadi diperlihatkan tempat-tempat kau tu tadi di dalam azab, engkau baru kau nak bertaubat. Tak boleh. Wa na'udzubillah, minta jauhkanlah, ya. Janganlah, sudah kita tak tahu lagi. Ya, ni saya menasihati pada diri kita sama-samalah. Ya, jangan sampai nanti kita kata tak ada orang nak bagi ingat. Jangan nak dustakan. Banyak peringatan, perumpamaan yang Allah bagi pada kita, mengapa kita nak abaikan? Kita memang betul ni, fasa kita ni dah fasa dah Imam Mahdi patutnya dah keluar. Tapi tujuan kita ceritakan Imam Mahdi ni supaya kita bertambah yakin kepada Allah. Bukan tujuan Imam Mahdi turun. Bila Imam Mahdi turun baru kita nak tauhid dengan Allah. Bukan. Turun ke tak turun ke Imam Mahdi, kita tetap mati ke hidup ke Rasulullah ke apa, tetap kita Rasulullah ajar untuk mengesahkan Allah. Itu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Sayyidina Umar tak boleh terima. Semua orang takut dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, siapa yang bilang Rasulullah wafat, aku tebas dengan batang pedang aku. Pedang dia yang tajam, yang kalau dia tarik mesti putus kepala orang lah. Tak ada dia tarik kosong-kosong. Kalau dia tarik mesti nak makan kepala orang, putus. Tu pedang Sayyidina Umar. Dia kata, siapa aja aku dengar, mereka semua dah kesedihan dia Rasulullah meninggal, wafat. Kan? Semua umat waktu tu jadi tak tentu arah. Jadi Sayyidina Umar lagi tak tentu arah, tak boleh terima Rasulullah SAW wafat. Sampai Nabi Sayyidina Umar yang garang tu kata, siapa yang sebut Muhammad wafat, aku tebas dengan pedang aku. Takutlah orang nak sebut Rasulullah wafat. Hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang boleh menenangkan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata kepada Umar dan kepada orang ramai dia, siapa yang menyembah kepada Allah, Allah tidak mati. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad tu telah wafat. Muhammadu ila Rasul. Muhammad itu hanya pesuruh Allah. Apabila banyaklah nabi-nabi, wali-wali apa ni, rasul-rasul wafat, adakah kita nak balik tak mahu mengesahkan Allah? Sedangkan mereka membawa untuk terus mengesahkan Allah. Banyak wafat lagi rasul-rasul para nabi. Ni Rasulullah wafat juga kita terus menyembah kepada Allah. Siapa yang menyembah kepada Muhammad, Muhammad tu wafat. Siapa yang menyembah pada Allah, Allah tu terus kekal abadi azali. Diam Sayyidina Umar menerimanya. Jadi begitu kita, walau Imam Mahdi tak ada ke, kita cerita kata, tetap juga kita mengesahkan Allah yang Maha Esa, yang Maha Abadi Azali sampai bila-bila. Bukan makna kita tunggu Imam Mahdi baru kita nak berjuang betul-betul. Bukan. Kita terus menerus mengesahkan Allah. Bila datang Imam Mahdi pun terus juga. Tak datang pun terus juga. Sebab apa? Kita tahu itu Mahdi yang zahir, Mahdi yang batin itu iblis yang di luar, Ya'juj Ma'juj yang di luar, Dajjal yang di luar, Dajjal yang di dalam, iblis yang di dalam. Adakah kita dah dapat tundukkan? Maka tu kita kena tahu apa yang tersurat, apa yang tersirat. Di sebalik Imam Mahdi, di sebalik Muhammad, di sebalik apa saja pun ada tersurat, ada tersirat. Termasuk Al-Quran tu tadi. Termasuk La ilaha illallah, ada yang tersuratnya, yang tersiratnya apa? Tak adalah kita yang semua yang ada hanya cerita-cerita Allah tu. Yang tersiratnya yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Yang tersurat tu bertulis tu tetap La ilaha illallah. Yang tersirat nak dibawa dalam kehidupan kita. Inilah kehidupan yang sebenar. Jadi kita bila faham benar-benar, diberi faham oleh Allah, kita tak ada rasa kerisauan. Inna awliya Allah la haufun alaihim walahum yahzanun. Duduk di situ. Ya, pada penghujung zaman ni kita kena duduk di situ. Kita tidak boleh nak risau-risau. Yang kita risau adalah keakuan diri kita. Yang kita risau adalah kita tak faham apa ada tujuan hidup kita. Allah memberikan kepada kita skrip tu dah komplit, tetapi kita berbalah-balah kita nak buat skrip kita sendiri pula.
Kita rasa hidup ni kita punya. Padahal hidup ni hak Allah. Dia tahu nak skripkan kita macam mana. Kita ngikut je lah. Ini tidak, kita kata kita punya skrip. Itu yang menjadikan malang kita. Itu yang menjadikan kita paling rugi. Kita nak ubah skrip-skrip Allah SWT. Tandanya, bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, keakuan diri kita meningkat, kita rasa kita boleh buat sesuatu. Kita yang menumbuhkan arwah manis ni, bagi cantik, bagi sedap. Bila orang puji, memang kebun aku yang tanam. Orang lain punya masam, aku punya manis. Sebab apa? Aku tahu baja ni. Kita tak kata ini semua adalah kurniaan Allah. Ini semua adalah anugerah rahmat Allah. Kalau dia sedap pun, semua Allah yang susunan Allah. Kita tak, kita letakkan kita sebab kita tak mengaji. Bila tahun depan tak jadi, kita mengamuk. Kau kata kau hebat, kau boleh baja ni. Jangan menyesal. Jadi kita, Allah bagi kesedaran. Kita selalu 24 jam. Apa pun Allah lah dahulu. Jangan sandar yang lain. Keakuan diri jangan diingat lagi. Kalau diingat, mana kita rasa macam akuan diri kita boleh merubah sesuatu. Padahal sesuatu tu, walaupun nafas kita naik dan turun, dan juga dia tetap dalam keadaan disusun oleh Allah. Ketika naik nafas kita bagaimana yang, ketika turun bagaimana, ketika berhenti apa rasanya. Semua dikontrol, disusun diatur oleh kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagianya kita kalau kita betul-betul serahkan, engkau yang lebih layak menyusun kehidupan. Jangan biarkan aku menyusun walau sesaat, walau sekelip mata. Begitulah nak diajarkan kita pada isteri, kepada suami, kepada anak-anak kita. Sebab sistem-sistem pelajaran yang kita nak hantar anak-anak kita ni bukan sistem yang membawa kepada mengesakan Allah. Sebut aja. Tak faham kita anak. Dah PhD pun tak faham mengesakan Allah macam mana. Kita kena hantarkan sekolah dia. Solokkan anak kita supaya dia kenal betul-betul Allah. Kenal itu la ilaha illallah. Fahamkan betul-betul kan. Kalau tak disolokkan, dia tak duduk-duduk bagi dia faham, pecahkan berdasiasat la ilaha illallah, dia takkan faham. Walaupun Quran tu dia hafal, tiap-tiap hari dia baca 30 juzuk, dia takkan faham, tak tahu nak gunakan. Inilah dia masalah-masalah penghujung zaman kita yang menantikan hari kiamat. Inilah manusia-manusia dah jadi zombie, dah jadi lebih teruk daripada binatang. Kita menghadapi ini sekarang. Jadi kita tak perlu nak apa sangat. Ini semua cerita-cerita kisah-kisah Allah. Penghujung zaman ni memang Allah ciptakan manusia-manusia banyak jadi binatang dan lebih teruk perangai daripada binatang. Jadi kita menghadapi era ini dan kita minta kepada Allah biar kita dianggap asing dan terus kita beruntunglah Nabi kata orang yang dianggap asing dan terus kita jadi orang asing yang terus mengesakan Allah. Dia kata kita gila ke, kita seronok tak apa, yang penting kita mengajakkan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peluang Allah bagi orang yang penghujung zaman, maka Allah pilih kita alhamdulillah menjadi orang yang asing. Dan di sisi Allah orang yang asing ini adalah fad'uli fi ibadi, golongan orang yang aku masukkan dalam orang betul ibadah kepadaku. Dan Rasulullah SAW sendiri mengakui, beruntunglah engkaulah umatku yang dianggap asing, betul untunglah pada akhir zaman ni. Jadi kita tak perlu ramai-ramai sangat, kita cukup kita kumpul, kita kukuhkan kita, ahli isteri, anak-anak, keluarga kita, jika mana yang patut sedaya upaya kita nak. Tapi kalau kita nak banyak orang untuk ngikut faham ni memang susah. Tapi kita bukan makna putus asa, kita terus mendoakan, kita terus berunsur kasih sayang kepada mereka. Kerana Allah tu sendiri maha sabar kepada hamba-hambanya. Kita mencontohi kesabaran, iaitu ikut kesabaran Allah. Siapalah kita nak ubah? Sedangkan Allah bagi rezeki macam-macam berpuluh tahun pada dia, Allah tetap menunggu-nunggu taubatnya. Kita baru berapa tahun sangat kita ngajakkan hingga kita nak frust, nak malas nak buat kerja Allah Ta'ala ni. Tak, jangan. Kita teruskan. Allah tu lebih lama lagi. Allah tu lagi hidupkan dia. Allah tu lebih layak pada hamba-hamba dia yang disesatkan tu tadi. Dia lagi layak nak bagi taufik dan hidayah. Tetapi Allah bagi bersabar lagi boleh. Kenapa kita boleh tak sabar nak bagi tahu seseorang itu? Kita dah aku dah malas lah. Tak usah masukkan dia dalam grup lah. Hantar pun dah berpuluh kali pun dia tak datang juga. Keluarkanlah dia. Jangan bagi hantar lagi WhatsApp kepada dia. Jangan bagi dia datang kita punya YouTube. Kita jangan bagi dengar, buangkan dia. Cepat kita menyerah, kalah. Seolah-olah kita rasa kita baik ke? Kita dah baik sangat dah ni, sampai kita mudah sangat. Allah tidak. Allah tetap lagi peluang lagi. Bertahun-tahun pun tetap bagi rezeki lagi. Tetap bagi lagi sabar atas kemaksiatan yang hambanya buat.
Malaikat nak membuat sesuatu pun dengan hamba, jangan dulu aku nak bagi tangguh dia, jangan apa-apakan tu. Begitu. Jadi kita kena ada bersifat perangai yang seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang pada umat dia. Terutama dia sayang umat dia adalah umat dia yang buat maksiat, yang masih diberi kesempatan oleh Allah. Maka Rasulullah terus menerus tanpa jemu untuk memberikan syafaat kepada ahli-ahli maksiat di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita ni tak berbuat contoh seperti begitu? Nak cepat putus asa, nak cepat rasa macam kita baik sangat ke? Kita bersyukurlah kepada Allah, kita dah diselamatkan oleh Allah. Maka itu kita jangan mudah sangat bila orang tu tak mahu ikut jejak jalan kita, kita dah mula seolah-olah nak pecah belah. Kita seolah-olah kata dia bukan daripada grup aku, lantaklah dia, apa dia nak jadi, aku dah cakapkan sudah. Tak boleh, kita tak boleh ada perangai gitu. Kita terus tengah malam doakan dia, tetap hantarkan nur-nur supaya dia sedar, ya Allah, dia tak tahu, ya Allah. Kalau Engkau bagi tahu, Engkau sayang dia, ya Allah, Engkau lindungi dia, Engkau lagi berhak di hamba Engkau, ya Allah. Aku tak mampu, ya Allah, ampunkan dia, belikan dia. Kau lagi tahu, ya Allah, susun hidup dia. Begitu kita berdialog kepada Allah. Bukan, ya Allah, ni tak usah bagi, kita tak boleh begitu. Itu ada sifat keakuan diri maknanya. InsyaAllah saya rasa cukup sampai situ dulu. Marilah kita sama hidup berkasih sayang untuk tolong menolong kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta pencerahan daripada yang lain kepada jemaah kita, sahabat-sahabat kita, iaitu Pak Lang dan Syekh Latif dan yang lain, insya-Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat, kasih sayang, kurniaan, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala jua Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada saya dan kita semua dengan berbagai-bagai nikmat, sehingga kita tak termampu nak menghitung nikmat Allah SWT yang digunakan daripada azali lagi, tak pernah terhenti, tak pernah terputus, tak pernah berkurang hinggalah ke hari kiamat. Jadi Alhamdulillah, kita bersyukur lagi dan lagi di atas kurnia Allah SWT ini. Apabila kita sentiasa bersyukur, maka Allah SWT berjanji akan nambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur terhadap nikmat aku tambahkan lagi. Tapi sekiranya kamu mengkufurinya, maka sungguhnya azab aku amalah pedih. Jadi inilah Alhamdulillah, kita bersyukur Ustaz kita, pembimbing rohani kita telah sentiasa bagi peringatan lagi dan lagi, supaya kita sentiasa bersyukur dan supaya kita sentiasa mengesahkan Allah SWT dan membuang keakuan diri, supaya kita sentiasa kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sentiasa amaliahkan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan kita, daripada kita bangun tidur dan dalam kerjaan kita, dalam ibadah kita, sehinggalah kita tidur kembali 24 jam kita sentiasa mengesahkan Allah SWT sebagaimana Allah SWT mengesahkan dirinya sendiri, cukup abadi, cukup azali. Dan kita kenal Allah SWT dengan hakikat ma'rifatullah, dengan haqqul yaqin, kenal dengan sebenar-benar kenal, bukan dengan ainul yaqin saja, tapi dengan haqqul yaqin, dan kita merasakan sendiri di dalam hati kita tu. Kita minta Allah SWT, kita berharap, kita sangat-sangat berkenaan supaya Allah SWT campakkan rasa mengenal diri dan mengenal Allah SWT itu. Hanya Allah SWT yang boleh mencampakkan rasa tu. Jadi kita tak mampu, dan kita tak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang Ustaz selalu tekankan, pakaian kita kena amaliahkan pakaian bagi Nabi SAW. Itu kita serahkan segala urusan kita kepada Allah SWT, dan apa yang berlaku pun kita terima dengan kita letakkan dan nampak Allah SWT terlebih dahulu. Kita nombor satukan kudrat Allah SWT, nombor satukan kebesaran Allah SWT.
keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita sama-sama nak mengajakkan diri kita sendiri dan juga kaum keluarga kita, dan juga siapa yang kena. Semua manusia berkena, tapi ada yang menolak, ada yang bantah dan sebagainya, macam Ustaz kata tu, masya-Allah. Jadi kita nak sama-sama diri kita sendiri terlebih dululah. Bila kita cakap ni, kita peringatkan diri kita sendiri dulu dan sama-sama kita. Macam mana Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jadi kita nak usahakan, kita nak ajakkan, kita nak sama-sama diri kita dan kaum keluarga kita yang terdekat dengan kita terlebih dahulu, anak isteri kita, sekadar mana yang kita mampu. Kita nak ajak sama-sama mengesahkan Allah SWT, supaya kita tak dipersoalkan, supaya kita tak ditanya di hari akhirat. Mau ke tak mau tu tanggungjawab mereka lah, masing-masing lah kan. Jadi kita minta dengan sepenuh kasih sayang, bukan dengan paksaan dan sebagainya, dengan kasih sayang. Ruhama'u bainahum. Jadi masya-Allah, itulah sedikit perkongsian pada pagi ini. Alhamdulillah, saya tangguhkanlah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim. Ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tak mampu nak mewujudkan apa-apa jua plan-plan yang Allah Ta'ala letakkan, skrip-skrip yang Allah Ta'ala letakkan, tak mampu kita, bukan kita hak kita pun, tapi Allah Ta'ala letakkan disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita kena menghala tujukan kepada ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang sebenar-benar yang kita nak wujudkan dalam kehidupan kita. Kita ni jangan merasa kita ni hidup, jangan kita merasa kita ni ada apa-apa. Semua itu adalah hak Al-Hakim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jangan masuk campur dalam urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak ada daya upaya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi saya bila saya dengarkan satu lagu yang daripada yang dikatakan Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi, dia dengar lagu tadi, rasa saya satu rasa kesedihan dalam diri saya, bahawa kalau kita melihat sejarah-sejarah yang daripada dulu sampai sekarang, Yahudi membunuh para nabi, Yahudi membunuh semua sahabat-sahabat Nabi, semua dia bunuh. Itu saya rasa kesedihan dalam hati saya, sebab ia berjalan sampai sekarang. Ia jalan sampai sekarang. Yahudi bunuh kita. Sampailah yang dikatakan kita punya pemimpin pun jadi tali barut juga rupanya. Jadi kita melihat kepada kita punya pejuang-pejuang Islam seperti Mak Kilau, Tok Bahaman, Abdul Rahman Limbong dan sebagainya. Mereka-mereka inilah yang dicari untuk yang menyatakan itulah pemberontak dan sebagainya, Mamali dan sebagainya. Saya tak nak jelas banyak-banyak, tapi faham sendiri. Jadi orang yang terlibat dalam tali barut, yang membunuh sekalian yang saya cakap tadi tu, bertaubatlah. Bertaubatlah. Sebab saya pernah bercakap benda ni, itu tak apa. Itu tak apa. Kita melihat kepada skrip Allah Subhanahu Wa Taala, tak apalah. Tak apalah, kalian memang dah memang busuk hati dan sebagainya. Orang yang memang penegakkan agama Islam, mewujudkan sunnah-sunnah Nabi ni, menaikkan sunnah-sunnah Nabi ni, kamu bunuh dan sebagainya. Menyebar fitnah yang macam-macam. Ada pula yang masuk grup yang dia kata grup memfitnah ni, YouTuber ni. Bertaubatlah kalian. Bukan di kalangan orang-orang yang bukan Islam, orang Islam sendiri. YouTuber ni, yang mengatakan ustaz-ustaz yang cakap bab-bab ni semua, dia kata panglipur lara lah, cakap bohong lah, apa ni semua ni. Jadi saya tak nak cakap banyak-banyak, cuma tali barut pemimpin-pemimpin tu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bukan di zaman yang kamu rasa kamu boleh bunuh tu, bukanlah. Ini zaman Muhammad bin Abdullah, tak lama lagi yang akan muncul.
kami pun dah dapat petunjuk Mahdi dalam ni, dah dapat petunjuk dah. Jangan rasa kami ni orang-orang yang mengenal diri, mengenal Allah ni, jangan rasa apa ini semua yang dikatakan Rasulullah jelas beritahu. Bani Tamim. Bani Tamim. Kami tak cakap, tapi kami menyatakan orang-orang yang sebegini kan mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan boleh dibunuh-bunuh lagi. Kami tak takut dah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kami ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang rasa memang engkau betul tali barut, Yahudi sendiri bunuh Nabi. Yahudi. Pemimpin pun duduk belakang Yahudi juga rupanya. Apa cerita semua ni? Kita dah berada dalam kebohongan. Pembohongan yang kamu buat tu dah terbongkar dah. Segala rahsia akan terbongkar, takkan dapat lagi berpura-pura. Ingat. Itu lagu siapa tu? Ingat. Saya sarankan, dan saya sarankan juga kepada pemuda-pemuda, kalau berkumpul ramai-ramai tu saya ingat di Patani, tak salah. Bagus semangat tu. Tapi semangat dalaman ni Mahdi yang dapatkan dulu ni. Kenal diri, kenal Allah. Ni di Patani tu saya kagum tengok perhimpunan-perhimpunan tu. Tapi bukan kerana perhimpunan kuantiti yang ramai, tapi kualiti yang di dalam ini yang dikatakan dapat Mahdi. Kenal diri, kenal Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan hanya menyebut. Dan ada lagi di Malaysia ni pemuda-pemuda yang betul-betul yang dikatakan, yang ada yang dikatakan semangat juang. Tapi semangat juang, kalau kata semangat juang luaran tak cukup bang. Bukan saya kata apa. Saya cakap ni sebab nak memberi semangat. Sebab saya hantarkan yang video-video yang sebegini supaya nak menguatkan semangat kalian semua. Sekalian semua bagus. Tapi ingat, dalaman ni kena ada Mahdi dalam. Cari pembimbing rohani untuk membimbing hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak takut dah. Kalau kita tengok pejuang-pejuang yang lepas, saya pun pernah bertemu dengan orang-orang yang berjuang 13 Mei dulu. Dia ceritakan benda ni. Dia tak rasa takut, malah dia rasa macam semangat yang kuat apabila berlawan dengan tak ramai pun, dia berdua dengan guru dia je. Masa 13 Mei dulu saya diceritakan peristiwa-peristiwa tu. Jadi semangat ni yang kita nak kena, dalaman ni. Tak kira dia bergerak macam mana pun, yang penting ni dia bergerak tu dalam kondisi yang memang betul bersama dengan Allah, tak ada keakuan diri dia. Tu yang sebenarnya. Jangan main-main dengan orang macam ni. Saya nasihatkan, jangan main-main. Kalau kita ada dalam ni, insya-Allah tak kiralah ada apa pun silat ke apa ke, yang penting itu bagus. Tapi dalaman. Dan saya serukan kepada muda-muda pondok, bukan saya cakap saya tinggi, tak, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya dengar tak ada nyatakan keakuan diri dia tak tegaskan keakuan diri ni dia, memang betul dia diceritakan yang sepatutnya dalam kitab, betul itu kitab, tak salah pun, saya tak salahkan kitab tapi yang sebenarnya dalaman guru tu sendiri kalau belum jumpa, cari bukan jumpa seorang dengar sekejap, bukan. Saya seru kepada muda-muda pondok yang saya dipilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya cakap saya tinggi, saya memang orang muda tapi saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, saya ceritakan. Ni Allah Taala suruh cerita. Sebab saya dah Allah Taala bagi ruhamah bainahum, suruh cerita benda ni. Kalau tak cerita macam mana? Tak sentuh hati mudir-mudir ni. Tok guru pondok dan sebagainya. Kena ada benda ni. Bukan kita hanya cakap tak ada keluar pun ni. Bagaimana nak menghilangkan keakuan diri kita? Jarang saya dengar. Jadi cerita sebegini, kita nak betul-betul cerita peperangan dalaman ni. Buang betul-betul keakuan diri, yang ada hanya Allah. Buang la ilaha illallah. Kalau belum dapat, tak semestinya guru dapat. Saya cakap tak semestinya, walaupun dia mudir pondok sekalipun, belum tentu dia dapat. Sebab dia tak dapat pembimbing rohani yang betul-betul nak mentalkinkan la ilaha illallah. Kalau saya cakap short sendiri, nanti marah pula. Ini saya bukan cakap saya tinggi, tapi inilah nasihat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan yang ada dekat dalam lingkungan yang dikatakan tak kiralah apa pun tahfiz Quran ke apa ke, tapi kalau ada yang ni, insya-Allah lebih kuat. Kita ajar satu tahap ke satu tahap. Bukan kata kita dah jadi mudir tapi kita lepas dah cukup, bukan.
Belum lagi. Bukan kata kita saya tidak merendahkan siapa-siapa. Saya cerita ni atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian dapat pun kalian akan ceritakan benda ni. Sebab ini wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Aku tak boleh simpan. Saya tak boleh simpan benda ni. Takkan saya nak simpan benda ni? Kan? Saya dah dapat di sisi Allah. Saya nak ceritakan betapa sedapnya. Engkau nafi keakuan diri. Apa yang kau buat? Engkau mudir pondok, engkau mengajar sesuatu tanpa ada keakuan diri kau, akan masuk ke rohaniah student kau di situ. Saya pun pernah jadi pendidik juga. Kan? Saya punya, tapi betapa ruginya saya tak ada benda ni. Saya cakap, saya pun pernah jadi pendidik. Tapi betapa ruginya sebelum saya dapat benda ni, betapa ruginya saya kalau saya tak dapat nak didik anak buah saya berkursus dulu. Sikit je. Dengan main-main saya ni dulu. Tapi bila Allah Taala nampakkan, di akhir zaman ni pula kena pula baca, Allah Taala, Rasulullah bagi tahu surah Al-Kahfi, banyak surah Al-Kahfi, kan? Allah Taala buka lagi. Cerita apa ni? Kita macam Syekh Idrus bagi tahu, kan? Engkau dapat kefahaman pun sampai kau tak faham nanti. Tapi bila dia ceritakan tu, sedetik satu macam tanpa huruf tanpa kataan. Tekan enter je contoh dalam laptop, keluar. Ni saya nak ceritakan ini. Ni bukan saya main-main. Ni saya ceritakan supaya dapat yang kita sama-sama semangat juang ni. Semangat juang ni dalaman ni. Pasti luaran yang peperangan luar pun pasti dia akan nampak. Ini semua Yahudi punya kita dah tahu dah. Apa yang kau nak buat, peristiwa apa yang kau nak buat, lepas ni pembuangan apa yang kau nak buat, semua tak ada terhijab Allah Taala. Hal mukasyafa ghaibul fuqarah. Kan? Ni Yahudi takut benda ni semua ni. Ni Yahudi takut, orang yang kenal diri, kenal Allah ni Yahudi takut. Kita kena betul-betul lah. Kan? Kata kita orang Islam kan, kena mukmin pasti dia Islam. Tapi kalau berislam dia belum betul-betul mukmin, sebab dia betul belum berjumpa dengan pembimbing rohani, nak bimbing hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pentingnya benda ni dalam hidup kita. Hala tuju kita apa yang sebenarnya hala tuju kita ni? Yang macam apa diceritakan semalam. Kita apa yang ada dalam diri kita ni? Belajar nak ni. Kita tak ada masalah, kan? Ada gaji ke, ada apa ke, ada sumber ke apa yang keluar, contoh ada gaji lah, contohlah. Ada gaji. Kita tak letakkan yang gaji tu daripada siapa, tak daripada sumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada kita letakkan sumber kalau kita ada benda ni? Kalau tak ada benda ni, kan kita kata kita bergantung harap dengan tu. Saya minta maaf je cakap. Memang saya Allah Taala perlihatkan gitu. Satu persatu. Jadi ada benda ni, saya nak cakap macam mana nak cakap? Susah saya nak ceritalah benda ni. Saya banyak kali saya cerita, saya tengok Allah Taala perlihatkan dalaman bukan dalaman orang, tapi suara-suara orang ni. Suara-suara orang ni Allah Taala dengarkan. Dia kata apa? Macam-macam lah kan. Jadi saya tak boleh nak cerita dah. Wal yatalattaf wala yush'irun nabikum ahada. Dalam ahada saya ni, dalam ilmu alam ahada yang Allah Taala dah masukkan dalam ahada, tak ada lebur, tak ada. Nak cakap macam mana? Kan? Saya tak dapat nak ceritakan dah. Nanti cerita macam-macam cakap nanti. Kan? Sikit demi sikit, tapi saya tak dapat nak ceritakan yang betul keasyikkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu. Abadi azali tadi tu yang sebenar-benar keasyikan. Rasai sama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan bukan tak boleh dapat, insya-Allah boleh dapat, tapi kita kena perang dalam sungguh-sungguh dalam ni, insya-Allah. Nikmat yang tak dapat nak diceritakan, macam mana nak cakap? Sebab tu kita tegaskan di sini percakapan kita ni dalam keadaan tegas supaya nampak betapa pentingnya benda ni. Nampak tak Yahudi dah bunuh nabi-nabi dulu dah. Sekarang ni dia nak bunuh kita pula secara senyap, secara terhormat. Kan? Kalau Perdana Menteri Israel gelak je, you kena ni, contoh. Kan? Tapi saya cerita benda ni dekat orang, semua tak percaya. Semua tak percaya. Bukan dia cakap dengan pasal tak percaya, macam tak yakin. Sebab apa? Racun dah masuk. Kan, racun dah masuk, tak nak naturalkan pula tu. Kan? Bila dah tombang keluarga, baru dah betul ke? Betul lah, ada tombang baru cerita kan. Ni saya diperlihatkan oleh Allah SWT, suruh naturalkan balik. Kan? Apa perlu yang kita baca? Kan, contoh. Kan? Itulah. Kita kena betul-betul bersungguh-sungguh menghadapi akhir zaman ni. Ke depan ni jangan merasai keakuan diri. Kita akan nampak diperlihatkan oleh Allah SWT. Awal, akhir, zahir, batin semua Allah Taala perlihatkan. Kita benar-benar
nak jadikan diri kita ni sentiasa, diri keluarga kita sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manis tiada pahit. Nak cerita macam mana lagi, kan? Ni disebabkan kasih sayang lah saya kena ceritakan. Kalau tak, ya Allah, tak tahu nak cakap. Bukan saya cakap saya ni terlepas juga, kan? Saya kalau ada sedetik saya keakuan ni pun, ya Allah, malu saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benda yang kita ni sebagai saya lah, sebagai seorang pendosa ni, banyak lagi. Dan dulu saya masih ingat lagi. Masih ingat lagi. Banyak. Bukan sikit, banyak. Tapi kita kena betul-betul lah nampakkan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena nampakkan, bukan kita sembunyikan kesalahan kita. Kan? Kita kena nampakkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaku. Kena mengaku betul-betul. Itu Allah Taala suka tu. Kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita amaliahkan dalam kehidupan harian kita ni. Saya cakap ni bukan atas dasar nak merendahkan siapa-siapa, tak ada. Saya pun tak ada apa. Kalau saya cakap saya tinggi, minta maaf lah, saya tak berani lah, kan? Saya tak berani, saya nak cakap saya tinggi je. Saya tak ada apa, saya cakap la ilaha illallah, tak ada. Saya itulah konsep yang Allah Ta'ala bagi, yang ditalkinkan oleh Ming Rohani. Itu yang saya kena bawa dalam kehidupan. Fattabi'uni hubikumullah. Rasulullah bawa ni, Rasulullah SAW bawa ni, la ilaha illallah. Sampai Imam Mahdi pun sama juga bawa benda ni, la ilaha illallah, tak ada. Jadi kalau saya cakap saya tinggi, kamu rendah, tak. Saya tak pernah cakap pun. Jangan macam bab kata Ustaz Ahmad, jangan nakalkan fikiran ni. Nakalkan fikiran ni, dengar bau sikit dah cakap kita ni berfikiran sebegitu, nampak? Jangan begitu. Kita buka al-mukasyafa ghaibul fuqara. Gunalah ayat ni, gunalah doa ni. Doa daripada Sayyidina Ali, alhamdulillah, al-mukasyafa ghaibul fuqara. Allah Ta'ala akan membuka perkara-perkara gaib sekiranya kita betul-betul fakir, tak ada apa ni. Itulah konsep la ilaha illallah. Jadi itulah yang saya dapat sedikit Allah Ta'ala nak cetuskan perkataan-perkataan daripada mutu kalimat Allah SWT. Mudah-mudahan dapat kepada rohaniah yang mendengar, sahabat-sahabat YouTube, jemaah semua, dan para sahabat semua, insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat bersama-sama menjadi penolong Imam Mahdi, insya-Allah. Sekian daripada saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah masih lagi diberi nafas, maka hiduplah saya. Hidupnya saya hanya untuk menceritakan bahawa Allah tu yang hidup, Allah tu yang Esa. Jadi semalam diberitahu oleh Syekh Aziz tentang kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu kalau saya sebut kalimah ini, biasanya bila ada kematian aja terus sebutan saya akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila diberitahu semalam, saya dapat kefahaman yang lain. Jadi di mana inna lillah bermakna sesungguhnya kami, kepunyaan Allah, datang daripada Allah. Jadi di situ saya faham bahawa datang pada Allah tu bermakna roh tu yang dimasukkan ke dalam tubuh, maka hiduplah saya. Jadi bila saya hidup, untuk menyatakan, untuk menceritakan bahawa dia yang hidup, saya hanya untuk tempat dia bercerita tentang kehebatan dia, tentang sifat-sifat dia. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kembali. Jadi pulang tu bermakna, kalau dulu maksud pulang tu meninggal, lepas tu keinginan untuk masuk syurga, spontan sebut nak syurga, tak nak neraka. Rupanya maksud pulang adalah pulang untuk bersama dengan Allah. Seperti mana roh kita bersama dengan Allah 4,000 tahun dulu, seronok, asyik dengan Allah, tak nak yang lain. Ya. Tapi bila roh tu masuk di dalam tubuh, sedikit demi sedikit dah mula lupa dengan Allah. Padahal masa di zaman alam roh dulu, itulah yang paling seronok sekali, bersama dengan pencipta.
Jadi yang dimasukkan roh tu adalah rahsia dia. Jadi bila kata rahsia dia, Allah nak menceritakan rahsia dia, diri dia yang tersembunyi itu, dia masukkan ke dalam makhluk-makhluknya. Jadi bila dah dimasukkan ke dalam makhluknya, kita nampak rahsia ni dah terbuka. Jadi kita ni adalah rahsia dia. Kita ni tak ada apa-apa sebenarnya. Bila kata rahsia kan, bila kata rahsia dia sahaja. Maknanya kita adalah tempat dia bercerita, seolah-olah macam lukisan. Seorang pelukis nak menzahirkan rahsia dia atas kanvas untuk melukis. Jadi bila kita adalah rahsia dia, bermakna kita tak ada apa-apa. Itu yang datang kalimah la ilaha illallah. La itu adalah pakaian kita, illallah semata-mata dia. Dia yang mengisahkan diri dia. Kita tak ada apa-apa sebenarnya. Kita hanya tempat untuk dia bercerita, untuk mengisahkan tentang diri dia yang hebat, yang agung, yang segala-galanya tentang dia. Jadi bersyukur saya faham sekarang apa maksud kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga kalimah sakti la ilaha illallah. Jadi semoga limpahan nur dari guru mursyid saya melimpah kepada diri saya untuk saya mengenali Allah, sebenar-benar mengenali. Itu sahaja yang nak saya kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya majlis pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih tak terhingga kepada Syekh Aziz dan jemaah-jemaah yang lain di atas kesudian datang ke teratak kami untuk menikmati hidangan pada hari ini dan juga sekaligus menjalankan majlis talk kita pada hari ini. Jadi sedikit rasa yang saya rasa pada hari ini yang didengar daripada talk daripada Ustaz, banyak yang terkena pada diri sendiri, dan saya ambil sebagai satu muhasabah untuk diri saya sendiri supaya terus berusaha untuk terus istiqamah dan semakin hari untuk terus membuang sifat keakuan, memohon pada Allah untuk meleburkan sifat ini dan terus mengesakannya dalam apa jua tindakan, dalam apa jua perkara yang saya lakukan. Jadi ayat terakhir yang saya dengar tadi daripada Ustaz, jangan sesekali kita cepat putus asa apabila terdapat kawan-kawan ke saudara mara yang tidak menyokong kita atau tidak apabila kita hantar perkongsian berkenaan dengan talk ni tapi tak diterima, jangan kita cepat putus asa, jangan kita cepat menghukum, dan kita terus berdoa. Jadi kita dalam perjuangan ini memang terdapat banyak halangan, dan sememangnya perjuangan dalam agama ni memang akan mendapat banyak tentangan. Jadi semoga saya dan juga rakan-rakan yang lain terus kuat dengan bimbingan daripada Syekh kita, dan kami terus berusaha untuk memperkuatkan lagi ukhuwah ini. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diucapkan oleh teman-teman sahabat kita tadi, kepada Pak Lang, Syekh Latif dan juga Lepas Syadiah dan juga Razi. Apa pun semua mereka ucapkan itu semua daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, suci. Bukan ada cerita untuk membanggakan diri, bukan untuk sesuatu, melainkan benar-benar ilahi anta maksudi wariddoka mahabbataka wa bima'fir. Itu adalah disebabkan oleh sebab Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW memberikan kurniaan kepada sekalian alam. Jadi Allah memberikan satu geliga yang di sisi Allah yang tak ada geliga yang lebih tinggi darjatnya, adalah geliga Mahmud dah, terpuji, yang telah Allah janjikan Allah beri kepada Nabi SAW, yang mana gelaran yang disebut selalu yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah gelaran Mahmud, iaitu terpuji, anugerah daripada Allah, bukan daripada makhluk, daripada Allah sendiri memberikan pangkat Mahmud, makam Mahmud, yang tak ada makam yang lebih tinggi. Apa makam Mahmud tu yang terpuji tu? Tak lain, iaitu Rasulullah SAW. Pangkat Mahmud ni bernama, dia ni diutus oleh Allah untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Rahmat kepada sekalian alam, bukan saja manusia, Islam ke tak Islam, bukan saja manusia, jin, semua sekalian alam ni. Nabi ni watak ni adalah memberi rahmat. Jadi dengan iblis pun dia bagi rahmat. Tu iblis sekalipun Rasulullah tetap berjumpa dengan membawa makam Mahmud, berjumpa iblis. Iblis datang ke, tetap juga Rasulullah memberi rahmat. Jadi kita sini adalah fatabi'uni yuhibbukumullah, mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Kita tetap juga bawa watak, baik iblis datang, baik apa Wahabi ke apa benda ke, tetap sama bagi kita. Kau baik ke, kau apa tak baik ke, apa pun sifat kau, bukan Islam ke tak Islam ke, engkau bukan golongan manusia, jin ke, engkau apa pun adalah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, tetap kita akan membawa watak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana itu disuruh oleh Allah untuk mengikutinya. Fattabi'u, ni apa itu cerita dia, watak dia, iaitu memberikan rahmat, memberi rahmat kepada sekalian alam. Jadi kita kena pegang lah, kalau betul-betul kita nak ikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti kita harus mengenal diri, mengenal Allah. Mengenal diri itu mengenal apa? Mengenal sifat Nabi Muhammad SAW itu, mengenal diri yang penghabisan. Jangan kita ingat mudahlah kenal diri. Takkanlah diri sendiri tak kenal. Dia kau kenal ke Muhammad yang sebenar tu tadi, diri kau yang sebenar itu Muhammad. Bila kau kenal Muhammad, baru kau tahu bahawa Muhammad tu tidak ada. Wa ma arsalna illaka, melainkan Muhammad tu ialah Rasul. Muhammad adalah seorang Rasul, pesuruh Allah saja. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita bawa watak ni, jadi kita tak ada musuh. Nabi Muhammad SAW, biarpun orang anggap musuh, tapi Nabi tak pernah anggap musuh. Nabi pasal dah dipakaikan crown daripada Allah, sifat Mahmud, iaitu memberi rahmat. Pencuri pun berjumpa Rasulullah, dia dapat rahmat. Yang tak baik datang jumpa Rasulullah pun dapat rahmat. Macam mana kita nak olah dalam kehidupan kita kalau betul-betul kita nak ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Ini kita kata kita baik, orang tak baik. Tak betul tu bukan ikut jejak langkah, tu akhlak buruk tu. Kita tak boleh nak rasa kita baik, dan kita tak kata orang tu tak baik. Cuma kita macam mana kita nak bagi rahmat pada dia, tak lain kita ngajakkan dia mengesahkan Allah. Inilah dia perkataan yang kita bawa. Tak ada yang lebih baik lagi, melainkan inilah Rasulullah nak kita sentiasa dapatkan Allah, mengesahkan Allah, supaya kita dapat betul-betul mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan dirinya sendiri. Ya, itulah kita nak kena faham. Yang apa yang dikatakan oleh Zulkarnain, apa yang dikatakan oleh penduduk yang takut Ya'juj Ma'juj tu tadi. Ya'juj Ma'juj tu sebenarnya hawa nafsu kita. Ni dipecahkan lagi. Itu hari kata dinding je ni. Ni hari Allah Ta'ala pecahkan. Ya'juj Ma'juj tu sebenarnya hawa nafsu kita. Jadi Zulkarnain tadi adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah sebab apa? Dia tu dah kenal diri, kenal Allah, dia dah tak ada keakuan diri, maka kekuasaan Allah yang ada. Jadi nak membentengi Ya'juj dan Ma'juj tadi adalah, Ya'juj Ma'juj tu sebenarnya hawa nafsu dan keakuan diri.
Hancurkan besi-besi itu tadi, keakuan diri kita tadi, jadikan tembok. Lebur, cairkan dia. Jangan ada lagi hawa nafsu, buangkan, kalahkan hawa nafsu dan juga akuan diri itu tadi. Itu dua besi itu, besi dan tembaga. Kalau nak dipecahkan lagi, Allah Ta'ala pecahkan lagi ini. Mana dalam diri kita masih ada lagi yang katakan tadi, kita tak dapat buat tembok. Dinding tu apa? Dinding tu adalah dinding untuk kita kena tundukkan hawa nafsu dan juga keakuan diri. Dinding tu kena buat dapat berhalang tadi Ya'juj dan Ma'juj yang dalam tadi. Dan apa segi iblis ke apa, tak akan dapat melobangi selagi Allah tak izinkan, iaitu hawa nafsu dan juga keakuan diri tu. Dua benda tu kita kena buang. Jadi barulah jadi tembok dalam diri kita. Baca surah Al-Kahfi banyak-banyak hari-hari, insya-Allah Allah terangkan lagi, pecahkan lagi penghujung zaman ni, sesuai lah ya, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian banyak. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Beruntunglah orang-orang yang hadir, yang menunggu, yang sentiasa rasa seronok mendengarkan ayat-ayat cerita-cerita untuk mengesahkan Allah. Inilah orang-orang para kekasih Allah yang tak mau cerita lain. Dia sentiasa dapat perjumpaan dengan Allah di dunia lagi. Dia dah rasa hadir dengan manisnya, lazatnya dengan Allah. Tak ada yang lebih lazat lagi. Hingga dia tak menginginkan yang lain lagi, melainkan dia nak Allah SWT. Inilah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Inilah orang-orang yang mana Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW, inna fatahna laka fatahan mubina. Yang orang yang mendapat kemenangan yang nyata, engkau Rasulullah, dan juga yang mengikuti, iaitu akhlak engkau tadi. Dia mengikuti akhlak, buang keakuan diri. Itu orang-orang yang beruntung, yang nyata dan jelas. Bukan tunggu di sana, di sini lagi. Dan Allah Ta'ala copkan orang yang mendapat keberuntungan, kemenangan yang nyata. Allah sendiri mengatakan kepada Rasulullah dan orang yang mengikutinya. Jadi inilah yang dibawa oleh Rasulullah. Inilah juga yang kita nak, iaitu buangkan keakuan. Beruntunglah kita, siapa-siapa yang mendengar, yang terus mengamaliyahkan, terus dijalankan, terus yakin, hakul yakin, terus jalankan, yakin betul-betul Allah sentiasa memandang tanpa taklif. Allah sentiasa sayang kepada kita. Dia rasakan betul-betul dia takut berpaling daripada Allah, sedangkan Allah sentiasa tidak berpaling kepada dirinya. Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ini maknanya hari raya yang asli inilah dia, Syawal ni lah betul-betul. Sampai bila-bila dia nak gitu, dia tak mau yang lain tajuk. Tukar tajuk lain dia tak mau. Dia mau tajuk tu. Apa pun dia lihat macam-macam filem, tetap ala tuju dia mengesahkan Allah. Buka pun siaran Astro ada 60 siaran, tetap dia nak tengok siaran tu mengesahkan Allah. Dia alihkan kepada mengesahkan Allah. Gitulah kehidupan kita ke depan. Kita tak risau apa cerita pun, baik ke buruk ke, siang ke malam, apa nak jadi pun kita tak peduli. Yang kita pedulikan, buang keakuan diri dan terus mengesahkan Allah. Itu yang kita jadi jaga betul-betul istiqamah, insya-Allah. Saya rasa minta maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.